TV. Bukan mesti rakyat, kita nak suruh rakyat sokong mana-mana. Tapi sebagilah sama. Semua orang boleh nilai lah sikit. Seorang sebelah pihak dia cakap tak adil lah. Saya bukan kata suruh orang sokong mana-mana. Kita nak bagi orang lawanan apa. Kita tambah satu orang, kita suruh dia list takbir. Dia tak menang. Biar puas, kalau menang pun puas. Kita berhati. Memang awak gentleman, awak patut menang. Kadang-kadang orang bandar tuan-tuan dia baca internet, kadang-kadang tak tengok TV pun. Tapi semua orang tengok TV itulah. TV swasta tak apa, macam TV3 apa. Dari satu sudut dia milik satu-satu pihak, tak apa. Tapi masalah negara ni hanya satu pihak saja boleh ada TV, orang lain tak boleh ada. Saya tak kisah, umpama saya sebut tu, saya tak kisahlah masalah parti dan apa pun. Tapi contohnya ada TV tertentu, semua geng tarikat yang masuk. Orang kata pasal apa? Pasal apa tak berhati. Saya kata saya bukan tak berhati dia masuk TV tu. Contoh, saya tak berhati sebab hanya satu pihak boleh memiliki lesen TV, orang lain tak boleh. Di Thailand, negeri kafir Siam, ulul amri dia ada Siam yang tak beriman dengan Tuhan. Walaupun ada orang ini Tuhan semua, kita kan. Tapi dia ada 5 stesen TV Islam dia bagi. Kalau sekiranya awak nak bagi satu geng tarikat masuk pun okey. Tapi bagilah geng hak tak berapa tarikat pun ada bila satu. Tak apalah, saya bukan kata 100% tarikat salah. Saya kata ada pro ekor, ada benda positif, ada benda negatif. Ya. Tapi satu pihak je tak boleh lah. Kalau yang halal masuk, yang halal ni sebab yang tak boleh masuk tu kerana sistem yang tu kita tak setuju. Saya kata dulu, bagilah satu orang lain. Bila tak ada, jadi orang tak ada choice yang adil. Tak apa pilih mana-mana pun, kan? Selagi mana ada keadilan. Sebagian makcik tu kata, kalaulah sekiranya kita salah pilih kali ini, Jepun akan main balik. Makcik tu teringat zaman dulu kami ni makan kita dengar sini kacau kan, dengar saya dengar sini kacau cerita pun merintah kita bukan lama, sebentar saja, 3 tahun kemudian saja. Mula-mula dia pun sampai dia pakai calon, dia pakai baju tumbun-tumbun, semua dia pakai semak telur. Dia pun tekan asal telur sampai panjang cerita lah. Tak ada beras makan ubi, tak ada baju pakai gundi. Jadi makcik itu pun teringat. Jadi makcik tak akan buat satu kesilapan. Makcik tak mau dah makan ubi. Saya tak pualah kan, tapi makcik tu kesian kat dia. Kata dia lah, barang itu dah banyak main, kereta pun kita pun. Makcik tu takut jemput kan. Makcik tu kat kereta. Kereta tak ada jemput. Tak apalah, tapi agama kata, yang saya kata fabasyir alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berikanlah kabar kepada hamba-hamba-Ku, yaitu mereka yang mendengar perkataan-perkataan dan ikut yang benar. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itu ulul albab. Kita kena bagi hak semua orang dengar, baru berlaku amanah. Wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar. Apabila janji bohong, cakap bohong, apabila janji
khianat. Wa idza khasama fajar, apabila dia berkelahi, dia melampau. Saya nak ulas semua tentang umum hari ini, tapi saya ulas sikit tentang apabila berkelahi, melampau. Apa nama dalam hadis Bukhari, Nabi sebut abghadul rijali ila Allah al-aladul khasim. Aladul khasim, lelaki yang paling Tuhan benci ialah lelaki yang apabila dia berkelahi dia melampau. Kita berkelahi kadang-kadang ada manusia bila berkelahi dia marah. Marah ni tak biar orang. Sebab tu Nabi kata paling lama kita tak boleh tegur bari. Betul-betul sehari kita tak boleh lah. Macam mana boleh bagi 3 hari? Pasal manusia ni ada tabiat tak marah. Islam raihkan benda tu. 2 hari tu tak mau cakap lah. Tapi hari ketiga Assalamualaikum. Islam. Sebab agama tahu kita ada benda tu dalam diri kita. So dia bagi untuk kita redakan marah tu selama 3 hari. Jadi pasal tak cakap, kita tu baru tahu. Hari kedua dia main, hari ketiga kita terpaksa. Sebab kita nak reducekan, supaya at least kita tertular perasaan. Tapi kalau sampai berkelahi kita cari jalan tikam orang, ni orang, ini tak boleh. Sampai tak ada ruang kebaikan untuk kita. Saya tak tahulah orang gaduh politik sana. Kita tak mau imbuh orang gaduh politik. Tapi saya ulas pada tempat. Doktor boleh berbeza dan tempat saya. Saya cukup tak suka pangai ni buat video lucu. Saya rasa jijik. Apa nak lawan politik apa? Semua pihak. Saya bukan kata sebelah pihak. Mana-mana pihak sama. Tapi benda ni tak boleh. Agama tak mau. Agama tak mau. Kita dah sebut aib orang dan aib pribadi dalam Islam ni, Islam tutup. Yang dia buka pun apabila benda tu membabitkan kepentingan umum. Satu orang mai tanya kat kita, saya nak ni anak saya nak kahwin dengan budak lelaki yang duk kawan dengan cik. Okey budak. Kata okey, insya-Allah, alhamdulillah. Budak tak okey. Kahwin budak tu pun nanya, teruk apa? Dia kata, itu orang kata okey. Saya tu kahwin tahu. Dia tak okey tak tu. Memang tak okey. Tapi tu kata tak boleh lah, saya tak ada pula. Dia tak boleh buat macam tu. Agama tak nak. Nabi bila tanya Nabi kata amal Muawiyah tu fasta'lukum la ma'ala. Adapun Muawiyah miskin, tak ada duit, Nabi sebut fulan, duit orang, dan seumpama je. Pasal ni babit kepentingan orang lain. Tapi kalau individu, dosa individu, agama tutup. Orang main kepada Nabi mengaku anas tumra'atan fi aqsal Madinah. Aku berubat satu orang perempuan kat ujung badan aku buat semua. Nabi tutup, Nabi diam. Nabi tak mau buka benda ni. Dia mengaku, Allah kata, Satarakallah masata'ata nafsan. Allah Ta'ala tutup dirimu, tidak tutup dirimu juga. Kalau setiap manusia ini ada keaiban dia. Tak ada orang yang tak ada keaiban dia. Kalau buka, tak ada seorang di kalangan kita yang dapat jalan dengan manusia. Semua orang ada masalah. Tapi kalau kita halalkan ambil gambar orang kalau politik, macam mana kalau orang ambil itu kena isteri orang? Maksudnya dia tidur dengan isteri dia. Kemudian orang sayangkan. Kalau dia harap itu isteri saya, itu menyebabkan dia mendedahkan aib aurat isteri dia pada awam. Apa main benda lain lah, tak usah main benda lain. Dan semua pihak, di pihak Pakatan Rakyat, di pihak BN, mesti dia kata benda ni tak boleh main. Kita bukan cari pemimpin masyarakat pandai telanjang orang ni, kan? Kita cari pemimpin sebab kau lebih baik idea kau dulu.
nifaq, munafik dalam agama. Munafik dalam agama ada berapa mak? Munafik, tuan kalau pergi Arab, tuan tengok terowongan Arab panggil nafaq, lubang. Pasal dia jenis lubang, kan? Masuk ke ni, keluar ke sana. Al-Imam Ibnu Katsir sebut bahawasanya munafik ialah izharul khair wa israrul syarr, menzahirkan yang baik dan menyembunyikan yang jahat. Satu yang dia ada beberapa jenis. Pertama, munafik yang dianggap sebagai nifaq akbar, munafik besar. Ini munafik besar. Munafik besar ni maksud dia seseorang yang menyembunyikan i'tiqad yang salah. Dia tak suka ke Islam, tapi dia menzahirkan iman. Zahir iman, tapi menyembunyikan kufur. Yang ini munafik yang paling besar. Munafik ini hakikatnya kafir. Yang ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Saya pergi makan tempat Cina awal. Pandai apa tak? Kena bunuh ya. Dan saya tahu. Try dia apa pun kan. Untuk nak buat. Bagi saya keluar suara ni insyaAllah. Okey. Satu lagi ialah satu orang menzahirkan amalan yang baik. Dia tak kafir. Dia zahirkan amalan yang baik, padahal dia menyembunyikan amalan yang jahat. Macam dia janji dan itu baik, mana yang buruk, kan? Kita lah, tapi sebenarnya tak. Kita lah yang sangat amanah. Dia janji dia, tapi sapu ke belakang cerah. Dia zahir, dia tak kafir, tapi dia munafik. Nifaq ni nifaq asghar. Maksud munafik perbuatan. Jadi dua jenis munafik. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ini tentang kalau ada 4 penuh ciri itu munafik yang sebenar. Sebagian riwayat 3, sebagian riwayat ada 5. Okey, kita tengok munafik yang besar. Bila dia berjanji, munafik yang besar, dia kufur. Dia tak percaya ke Islam, tapi dia terpaksa cakap percaya. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan, ada tak zaman ini orang munafik macam tu? Ada. Mesti ada. Kita harap-harap kita tak termasuk. Terutama dalam masyarakat. Bila banyak benda orang petikai tentang Islam, dia tak kaji dah tentang Islam. Dia terpengaruh tentang apa yang orang kata buruk tentang Islam. Lalu dia dah tak beriman dah dengan Islam, hati dia. Tapi oleh kerana dia duduk dalam masyarakat kita, dia biasa, dia kata, yalah kita sebagai orang Islam ni, dia kata macam tu lah. Dia main, dia duduk dengan kita, duduk dengan family Islam. Hati dia tak percaya. Saya jumpa beberapa orang main, dan saya tanya kenapa dia tak percaya. Dia tak percaya dengan Islam. Dia kata dia sebagainya family mereka rasa macam dia anak dia dah tak percaya dengan Islam. Dia hantar kita tanya kenapa. Dia kata sebab dia tak jaga hati mak ayah dia lah. Tapi sebenarnya dia rasa tak betul Islam. Maksud kita dialog dengan dia, cerita dengan dia. Sebahagian tu alhamdulillah dia balik. Sebahagian tu saya tak tahu lah. Lepas dia jumpa kita, dia pun tak datang bagi khabar apa lah. Tapi mereka cerita. Saya jumpa juga beberapa orang yang dah tukar agama. Yang dulu dia pergi masjid, lepas tu dia pergi ke Kristian, lepas tu pergi ke Buddha. Zaman sekarang kita tak tahu, tapi dia duduk bergaul dengan kita nampak Muslim. Dan kita pun tak boleh hukum benda yang duduk dalam agama. Kalau kita tengok dia main masjid, dia pakai pakaian Muslim, kita kata dia Muslim. Itu satu contoh tes iman orang.
Kalau dia benar-benar kafir antara dia dengan Tuhan, kita bukan urusan. Dia tak tahu. Bila kita tak tahu, kalau kita silap, kita sangka dia sangat beriman padahal dia bohong, dia kafir, kita tak salah sikit pun. Bahkan kita betul. Kerana kita hukum yang zahir, Allah yang menguruskan yang batin. Allah itu. Nifaq asghar, nifaq kecil ada berapa tadi? Pertama kita sebut. Yang pertama, bila cakap dia bohong. Kemudian bila dia janji dia khianat. Bila dia janji dia mungkiri. Perkara ini ada dua jenis. Satu, masa dia janji dia memang niat untuk tidak menunaikan janji. Yang kita sebut. Yang ni yang dimaksudkan oleh hadis. Tapi kalau masa dia janji, dia nak tunaikan janji, tapi tiba-tiba berlaku satu masalah, tak dapat tunaikan janji, dia tak termasuk dalam ciri munafik. Kawan kita tahu dia baik, sebelum ni janji dengan kita banyak kali dah. Macam contoh lah, member kita nak pergi satu tempat kita, dia jadi pergi dua, dia bongkar kaki gunting, dia mana pergi pun, hari tu main pukul 3. Hang ni munafik, tu dia. Dia tak ada kata itu sebenarnya bukan maksud tu. Yang maksud munafik itu memang dia berniat masa waktu time jadi, malaikat dia kata saja aku bagi kamu dua seorang main wise. Dia tak, aku memang nak main 3 tahun. Itu memang dia ada ciri lah. Dia berjalan kita. Okey. Apa beza antara munafik besar dengan munafik kecil? Apa perbezaan? Pertama, munafik besar yang menyembunyikan akidah, yang kufur dan menzahirkan iman, dia ni terkeluar daripada agama. Sedangkan munafik kecil yang ada ciri-ciri tadi ni, dia janji tak tepati, orang bagi amanah dia khianat, walaupun berdosa, termasuk dalam dosa-dosa, tapi dia tak keluar dari agama. Kerana ahli sunnah tidak berpendapat bahawasanya satu orang yang melakukan dosa keluar dari agama. Ini bukan mazhab ahli sunnah. Yang kedua ialah nifaq yang besar, munafik yang besar tu amalan batal semua. Kut kata-kata sebelum ni dia semayang, dia beriman dengan Islam. Lepas pada tu dia tak percaya orang kat Islam. Tapi dia duk harap kata dia Islam lagi lah, dia takut orang tahu kata dia tak beriman dengan Islam. Dia di sisi Allah dah terkeluar daripada agama. Dan dia di sisi Allah semua amalan baik yang sebelum itu batal. Batal. Okey. Munafik besar kekal di dalam neraka. Munafik kecil tidak kekal di dalam neraka. Munafik besar tak dibuat oleh orang mukmin. Munafik kecil boleh jadi dia orang mukmin buat, boleh jadi dia beriman dengan Tuhan dan dia baik pun, tapi dia tersangkut dalam, dia tipu sekali. Maka dia ada satu ciri munafik. Ada satu ciri. Dan ada beberapa perkara yang kita kena tahu supaya kita kena bezakan dalam agama. Saya dah rekan begitu jawapannya. Tak. Ada beberapa perkara, tak, dosa tak sama, kufur pun tak sama. Bukan semua orang yang kafir itu masuk neraka pada satu kelas. Tak. Ada kelas yang berbeza. Ada yang masuk bagi kelas ekonomi, ada yang masuk kelas bisnes. Maksudnya ada yang masuk neraka yang macam munafik. Asfali minan nar, dia masuk neraka paling bawah. Dia lebih jahat daripada kafir biasa. Ini kafir biasa gentleman. Kan dia kata aku kafir. Tapi yang teruk bila dia menyembunyikan kekafiran, kalau dia masuk pula dalam masyarakat Islam, dia khianat pada masyarakat Islam sebabkan dia tak terima, dia ni masuk neraka paling bawah. Sebab tu orang kafir juga tidak masuk pada darjat mereka dalam neraka tak sama. Seperti mana orang mukmin darjat mereka di dalam syurga tidak sama. Darjat mereka di syurga tidak sama. Wallahu taala alam. Saya buka sesi soalan. Kita tanya lebih awal. Saya lihat sikit.
boleh tak saya tanya, boleh tak saya sedekahkan puasa untuk arwah emak saya? Sampaikah sedekah saya? Dalam hadis Bukhari, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, dia satu hari dia tak ada. Dia tak ada. Tiba-tiba mak dia meninggal. Hadis Bukhari. Lepas pada tu, bila dia balik, dia tengok mak dia meninggal. Dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, matat ummi wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un law tasaddaqtu anha. Law tasaddaqtu anha." Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dalam keadaan saya tak ada. Adakah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada ibu saya? Adakah sesuatu yang manfaat jika saya sedekahkan sesuatu bagi pihak ibu saya? Nabi kata, na'am, ya. Maksudnya, jika kita meninggal seseorang, kita sedekah bagi pihak dia. Mak kita tak ada, ayah kita tak ada, kita sedekah sesuatu. Maksudnya, katakanlah kita ada ambil, katakanlah RM200, RM300 kan? Kita letak tempat kebajikan, kita kata, ya Allah, pahala ni minta bagi ke mak kita. Berdasarkan hadis ni, memang boleh, clear boleh, jelas boleh. Ini hadis dalam Sahih. Jadi, kalau kita boleh buat amalan ibadah maliyah, hampir sepakat para ulama bahawa saya boleh buat. Nak bagi sedekah, nak tolong wakaf tanah niat untuk ayah kita ke, abang kita, adik kita, dapat tak untuk mereka berdasarkan hadis ini? Dapat. Ini memenuhi makna anak yang salih, memenuhi makna kebaikan. Yang kita buat, kita ni telah, artinya dia ada kesan dia lah, maksud dia mungkin ajar kita benda yang baik dan kemudian kita laksanakan kebaikan. Setengah orang dia rasa macam langsung tak dapat. Yang juga tak benar. Sebab setengah orang dia kata kerana hadis kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila anak Adam mati, terputus amalannya kecuali dari 3 benda. Hadis ini cerita amalan anak Adam itu terputus. Maksudnya bila kita mati, kita tak boleh buat dah. Melainkan 3 benda ni lah. Sedekah hak kita buat tu tak ada lagi. Ilmu hak kita ajak tu tak ada lagi. Anak kita hak kita, anak daripada titis keturunan kita tu ada lagi. Yang ni go on lah. Tapi nak sembahyang tak boleh dah. Hadis yang kata sedekah untuk mak ni, hadis ni bukan cakap tentang amalan anak-anak. Hadis ni cakap tentang amalan orang nak dibagi kat dia. Amalan dia dah tak ada dah. Tapi kita cerita tentang amalan kita pula dibagi. Ini boleh. Ini boleh berdasarkan hadis. Cuma para ulama berkhilaf pendapak seperti yang kata Ibnu Taimiyah dalam Fathul Kubra. Apabila membabitkan ibadat badaniyah, badan, maksudnya yang tak disebut pelintas. Ada ibadat yang disebut pelintas, macam puasa, macam haji. Okey. Puasa, oleh kerana ada sebahagian hadis yang mana Nabi sebut tentang puasa, maka puasa tak ada masalah. Solat boleh tak? Kita solat. Ulama khilaf
Tapi Allah Ta'ala alam. Saya atau orang yang berpendapat, kalau satu orang tu tak ada sembahyang khas, sembahyang hadiah tak ada. Tak ada lah hadis sembahyang hadiah. Tetapi katakanlah kita sembahyang duha 2 rakaat. Lepas tu kita kata, ya Allah, bagilah pahala sembahyang duha ni kepada ibu saya. Kalau doa ni mustajab, dapat hadiah. Ini juga pendapat di kalangan ulama. Lepas tu ulama salaf. Bacaan Al-Quran adakah sampai kepada sifati ataupun tidak? Juga masalah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, qaul yang rajih, qaul yang masyhur mazhab Syafi'i, Syafi'i tak sampai. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ini yang Ibnu Katsir sebut pun di dalam tafsir Ibnu Katsir. Insan tak akan dapat melainkan apa yang dia lakukan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Cuma mereka seperti Ibnu Salah dan seumpamanya, mereka ada berbeza pendapat. Jika katakanlah satu orang baca Fatihah ataupun baca Qul Huwallah, kemudian dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah bacaan Fatihah ini kepada ibu saya, pahala. Ya Allah, baja'al sawaba ma qara'na hadza li fulan wa fulan. Dia katakan Allah, okey. Khilaf pendapat. Kalau Allah mustajab, mereka kata jadilah. Kata doa ni dalam segala perkara mungkin. Kalau Allah tak mustajab, tak jadi. Setakat tu kita boleh agree. Maksudnya kalau Allah terpulang, mustajab datang. Okey. Ulama-ulama menyebut, di antara dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebut, kalau sekiranya upah tak sampai, sebab katakanlah ni, ambil Pak Ibu tu membaca Quran bagi kat mak saya, tak boleh. Sebab bila dia baca Quran, kalau nak dapat upah dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, macam mana dia bagi ke orang? Kan? Sebab tu dulu saya selalu buat cerita Long Tara macam tu lah. Semayang pun kena bayar. Ada sampul. Keluar pintu yang ada sampul. Member kita seorang keluar pintu lain. Kalau keluar merungut, dia kata apa, tak dapat apa. Dia kata orang lain pun dapat, pasal orang tak dapat. Macam mana dapat? Saya keluar pintu, dia masuk, dia keluar. Sebab kira semua nak kena bayar. Jadi unsur kalau manusia boleh bayar kemudian dapat pahala, memang tak masalah. Jadi agama boleh beli, pahala boleh beli. Tapi kalau orang datang daripada ikhlas diri dia, ikhlas lain, ikhlas dia baca lillahi ta'ala. Ada orang nak baca Quran, lepas tu dengar kata, weh, mereka baca 3 orang. Mereka jangan tidak bayar 5,000, kita nak bayar 1,000. Allah tinggal aku bawa. Kalau agama jadi dagangan dalam hal yang seperti ini, agama jadi dagangan. Okey, ini tak mungkin, ini tak boleh. Kalau kita benarkan ini, orang kaya masuk surga semua. Orang kaya masuk surga. Orang yang baca dia, tapi kalau kita baca sendiri lillahi ta'ala, kalau kita niat pahala, itu khilaf. Macam mana dengan duit tadi, bagi duit dia ikhlas. Senang kalau orang nak beli ikhlas kita. Kita sayang kat mak kita. Kita dapat duit, kita niat nak bagi kat mak kita. Kerana sayang kita pada mak kita. Sebab kita bagi. Katakanlah kita bagi, hatta kawan kita pun, kita bagi untuk kawan kita. Kawan aku dia banyak tolong dulu ni, kita tak ada orang ni. Tapi dia nak wakaf tanah ni, dia kat dia. Kita wakaf dia untuk dia. Kerana kita sayang kat dia. Sebab agama menjuruk kita menghidupkan kasih sayang, kepercayaan. Jadi itu adalah kesan daripada perbuatan kita juga sebenarnya. Bagaimana jika kita berkelahi dengan seorang yang suka mencetuskan permusuhan dengan kita? Apakah
diperbolehkan di bahasa Melayu bawah.